Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya nak share sikit penggunaan Facebook Dynamic Ads untuk fashion industry lah. So, dia bukan fashion je, actually benda lain pun boleh pakai juga. Cuma saya akan ajar based on saya punya niche, iaitu fashion industry, yang mana kita orang di Bella Mara memang saya dari dulu lagi banyak menggunakan Facebook Dynamic Ads ni. Dan saya belajar direct juga daripada Facebook, di mana Facebook pun mengajar Dynamic Ads sebelum ni. So Dynamic Ads ni banyak contribution dia, banyak objektif kepada catalog sales tu. Okay, saya akan ajar secara sepintas lalu je, not in detail. So supaya you guys nampak dia punya perjalanan dia macam mana dan hasilnya macam mana. Dan ini adalah part 1 yang mana tuan-tuan akan belajar nanti dia punya syllabus sampailah dia publish, dia keluar macam mana, dan apakah function sebenar Facebook Dynamic Ads ni. Dia sebenarnya dia antara yang paling ultimate lah, yang paling dahsyat sekali. So dia bukan conversion je, tapi catalog sale ni antara yang paling kata digemari. So kalau dekat overseas, dia antara yang paling banyak digunakan lah dalam fashion industry. Okay, sebab dia ada syarat-syarat dia untuk guna benda ni. Okay, first thing first, memang you guys memang kena ada website lah. Memang kena ada website, dan dia ada product variation yang banyak. So kalau produk tu, kalau you ada 1-2 produk memang tak boleh lah. Dia minimum saja memang dia kena ada 5. Dia ada kena ada 5. So macam fashion kan banyak. Dia ada 5 color, dia ada 10 color, dia ada 5 size tidak dikira. Cuma dia akan kira based on pada warna and design apa. Okay, so saya akan tunjukkan secara sepintas lalu untuk you guys belajar benda ni. Okay. Okay, dia bermula pada website. Okay, daripada website ni, so kita akan createkan, contoh saya akan createkan kita punya design terbaru, itu tudung bawal yang terbaru. And then ini dia punya plugin dia lah, yang kita akan extract dia punya file dan kita akan upload di Facebook. Okay, so kena fill up dulu dia punya kategori. So kalau produk tu ada variation, contoh variation ni ada size. So kalau boleh kita catalog sales ni kita nak kena elakkan dia ada size. So bukan maksudnya kalau dia tidak boleh define size tu, so nanti dia akan bermasalah pada bahagian kita nak publish tu, nanti kita nak createkan dia punya collection tu. So kat sini macam mana nak filter. Kalau you guys jubah ke apa, you kena enable kan ni, add excluded product and categories and excluded yang ni off, yang ni excluded variation and variable product. So kita nak dia jadi simple product. Okay, kita nak dia jadi simple product. So kalau plugin-plugin yang lain banyak dah saya cuba tapi tak boleh. Yang ini juga yang paling accurate, paling senang saya nak guna. Sebelum ni ada Pizza Cafe pun dah tak boleh pakai dah. Dan WooCommerce pun dia ada keluarkan plugin dia sendiri, tapi tak boleh juga sebab dia tak boleh nak asingkan size tu. Itu jadi masalah. So bila saya jumpa this plugin ni yang keluarkan, dia mampu define the size, maksudnya dia excludekan variation size tu, dia akan jadi simple product. Itu kita nak. Dan bila kita run the ads, so dia smooth lah benda ni. And then kita select product category, so kita pilih kategori mana yang kita nak. Contoh saya nak ambil tudung ni je, 1, 2. So kita ada 3 collection. And then bawah dia Google taxonomy ni kita kena masukkan fit, apparel, and then clothing. Kita cari scarf. Dan ini juga cara macam mana kita nak kata dia buat cara macam mana kita nak
upload di Google Merchant. Google Merchant ni Google Shopping lah. Scarf and shawl. Okay, nice. Kita ambil. Okay, kemudian kita save and generate the feed. So dia akan keluar ni lah kat bawah ni. So saya tengok kita ada banyak collection yang kita dah buat. And then kita akan ambil ni, dia tengah proses. Kita akan ambil copy feed URL. Kita ambil feed ni. Okay, kemudian kita akan pergi pada kita punya Facebook. Kita akan pergi dekat Commerce Manager. Kita akan pergi dekat Commerce Manager ni. Commerce Manager ni. Dan kita, kalau pada mereka yang tak pernah ada lagi Commerce Manager ni, you have to add lah katalog ni. Macam saya dah ada. And then masuk dekat dia web ni. Okay, dan kita akan pergi dekat katalog. Ini adalah Instagram Shopping. So bila you nak gunakan Instagram Shopping, pada saya, you guys di-advisekan gunakan method macam saya buat ni lah. Dia akan synchronizekan sekali. And then pergi kepada data source dan add item, multiple item. And then kita gunakan data feed. Yes, maksudnya create data feed, kita upload spreadsheet file. Okay, kita ada file dia lah. Dan kita use URL. Kita masukkan URL tadi yang kita dah create tadi. And then kita next. Alright. Okay, next. Next. And next. Nanti dia akan mapping lah. Dia akan mapping nanti. Dia akan masuk. So it take time sikit. Sebab dia tengok dia akan proses gambar tu high resolution ke tak, ikut size ke tak. If not, dia akan reject lah benda ni. So you guys kena tukar gambar, kena ikut dia punya spec dia lah. So kalau you tak ikut dia punya spec, memang you akan di reject lah dia punya dalam katalog ni. So dia akan bermasalah nanti bila kita nak publish ad, kita nak createkan katalog sets. Alright. So dia tengah uploading lagi. So once dia dah uploading, dia nanti akan ada item dia kat sini lah. Item still uploading. So kalau dah macam dah upload, so kita akan pergi dekat item ni. Kita tengok dia dah ada ke belum. So kalau dah ada, ni semua dah upload ni. Ni yang dah pernah upload sebelum ni. Right. So anything selepas ni, bila you tukar je apa-apa gambar di website, so di produk ya, gambar di produk tu, dia akan automatically sync dengan kita punya Facebook. Dia akan automatic sync. So kita tak payah nak ubah dua kali kan. Dia akan ubah automatically. Sebab daripada link tu dia akan synchronize dalam daily, hoursly. Dia akan buat macam tu. So kita tengok set. Kemudian kita akan set. Okay, kita nak createkan kita punya collection tadi, kita dah ada. So kita create, use filter. And then dekat sini nanti kita type tudung bawal bela plain. And then kita pergi kepada produk. So dia dah masuk dah kat sini. Okay, dia dah masuk lah. So bila dah masuk, kita kena type tudung awal bela. So kita kena masuk tekan satu-satu. Kalau boleh dikecilkan lah. Kalau design tu terlalu banyak sangat sampai 30, saya tak recommendkan terlalu banyak lah. Kalau boleh kita kecilkan dia dalam 15 ke 10 ke, lagi senang dan lagi efektif. Okay, so bila dynamic ads ni maksudnya bila kita buat iklan, iklan tu customer tu dah nampak
and then dia klik pada produk tu, dan produk tu akan ikut. Maksudnya produk tu akan ikut, and then produk gambar yang dia klik saja yang akan ikut. Kalau contoh dia klik warna ni, gambar ni, warna ni akan keluar. Itu kita panggil dynamic ad. So dia akan keluar je gambar. Maksudnya dia akan dibayangi oleh tudung bawah warna pink ni. Warna pink ni akan keluar kat mana-mana. Itu it depend on your setting. So kalau you setting macam tu, dia akan dapat macam tu. So kalau you setting lain lah, dia punya dia result dia akan keluar. Dan kemudian bila kita dah set, kita createkan je kat sini. So dia akan keluar. Alright. So ini setakat ini saja yang saya akan ajar untuk setting dia, macam mana you nak upload dia apa semua. So saya bagi ni adalah untuk bukan untuk details. So in detail dia sangat jauh lagi perjalanan dia. Alright, so bila kita upload dalam katalog ni, kita boleh pakai Instagram Shopping, kita boleh pakai dekat Facebook Shop, and then kita boleh pakai untuk collection punya ads. So memang dipermudahkan lah, memang mudah gila lah. And kalau kita tengok dekat ni, katalog sale ni saya tunjuk, mungkin tak ramai yang guna, biasa orang guna conversion lah. Saya tengok tak ada lagi orang yang mengajar tentang benda ni. So alhamdulillah, ini saya nak ajar, nak tunjuk lah, tunjuk. Okey, kebiasaannya dia duduk dekat bahagian sale ni. Klik dekat sini. Alright. So apa yang menariknya kat sini, kalau tengok bajet ni depend dia. Kebiasaannya saya bajet saya letak RM15 je. Alright. Untuk permulaan. And then dekat bahagian dekat ni, on, kita pilih katalog kita tadi, web. Ini jenis katalog lah. Ada. So kan kita dah set produk kita tadi kan. Contoh kita ambil turun bawah bila play ni. Okey, yang bestnya dia dekat area sini lah. Kalau find prospective event ni, kalau kita nak retarget ads to who interact with product, biasanya saya akan tekan yang ni. Saya akan tekan benda ni. So view and added product but not purchase. So kita boleh set mana yang kita nak kat sini. Ini based on catalog sale saja yang boleh buat benda ni. So kalau you tekan tanpa catalog sale, mungkin tak boleh lah. So kalau automatic look like audience, semua ni memang saya rasa benda ni is more advanced lah. More advanced. Dan InsyaAllah nanti saya akan keluarkan yang in detailnya, macam mana you nak start daripada awal. Ini saya cerita tentang secara gambaran awal dulu. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.